Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IH2202H. Pada hari ini, saya dan ahli grup saya akan berbincang mengenai dengan cabaran-cabaran dalam berdakwah. Umum mengetahui bahawa dakwah merupakan tugas asasi kepada setiap umat Islam. Dan berdakwah ini merupakan gerak kerja yang berterusan dalam mengajak manusia ke jalan Allah. Namun begitu, gerak kerja dakwah ini tidaklah indah seperti dihamparkan kapit merah. Dalam berdakwah, pastinya akan ada cabaran serta ujian yang akan dihadapi oleh para pendakwah itu sendiri. Bahkan ujian yang datang itu datang dalam pelbagai bentuk dan datang juga dalam pelbagai segi. Jadi, pada hari ini saya dan rakan-rakan akan mengupas satu persatu mengenai cabaran-cabaran dalam berdakwah. Cabaran yang pertama ialah muncul sikap dengki dan iri hati dalam kalangan pendakwah. Seperti yang kita ketahui bahawa baru-baru ini Malaysia telah digemparkan dengan isu berkaitan Ustaz Abid Liu yang telah dikritik oleh seorang ustaz yang juga merupakan seorang pendakwah akibat beliau telah memaparkan perbuatan sedekah beliau kepada orang ramai. Dan dalam isu ini, Ustaz itu mengkritik Ustaz Abid Liu dan mengatakan bahawa Ustaz Abid Liu ini bersifat riak kerana memaparkan perbuatan sedekah beliau itu kepada media massa dan juga kepada orang ramai. Namun begitu, Mufti Wilayah Persekutuan telah menjelaskan bahawa perbuatan Ustaz Abid Liu itu tidaklah salah sama sekali kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya tubadus sadaqati fa ni'amma hiya wa in tuqafuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu yakni secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Di sini kita dapat lihat bahawa dalam berdakwah ini cabaran itu datang tidak semestinya dari golongan manusia yang biasa. Dan cabaran ini boleh datang mungkin seperti dalam kes ini yang mana ujian untuk Ustaz Abid Liu itu sendiri ialah mendapat tentangan dari golongan pendakwah. Cabaran yang seterusnya ialah kemunculan ideologi-ideologi barat pada zaman ini. Seperti yang kita ketahui bahawa terdapat pelbagai ideologi barat yang telah diserap masuk ke dalam Malaysia. Antara contoh ideologinya ialah pluralisme, liberalisme, sekularisme, hedonisme dan sebagainya. Dan pada hari ini saya akan fokus kepada satu ideologi iaitu sekularisme. Sekularisme merupakan fahaman, ajaran serta pemikiran yang memisahkan antara kehidupan dan agama. Dan golongan sekular ini berpendapat bahawa agama Islam merupakan bersifat ritual, yakni berbentuk ibadah semata-mata dan tiada kaitan dengan kehidupan manusia. Contoh yang paling dekat yang boleh kita ambil ialah apabila seorang wanita yang tidak menutup aurat hanya mengenakan tudung serta menutup aurat apabila menghadiri ceramah-ceramah agama ataupun ke masjid. Tetapi kalau wanita tersebut menghadiri ke tempat-tempat yang bukan masjid ataupun tempat-tempat yang berkaitan dengan agama, beliau tidak mengenakan tudung atau tidak menutup aurat. Perbuatan wanita tersebut menunjukkan bahawa dia telah memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Kita perlu tahu bahawa agama Islam merupakan agama yang syumul, iaitu menyeluruh dalam kehidupan manusia dan juga dalam pelbagai bidang. Jadi, wujudnya orang yang berfikiran dan mempunyai kefahaman seperti ini merupakan cabaran kepada para pendakwah. Yang mana para pendakwah perlulah bersabar serta perlu merangka strategi yang lebih efektif dalam menyampaikan dakwah kepada golongan sekular ini.
Jadi saya rasa setakat itu sahaja dari saya dan saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk mengupas cabaran-cabaran lain dalam berdakwah. Sekian, terima kasih. Saya ingin meneruskan forum ini dengan mengupas tentang isu yang makin serius di Malaysia, iaitu penyebaran dakwah melalui media sosial. Keupayaan teknologi komunikasi pada ketika ini membawa satu fenomena yang memungkinkan penggunaan aplikasi media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah aktiviti dakwah. Justru penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter dilihat memberi peluang yang meluas terhadap penyebaran dakwah kerana sifatnya yang lebih pantas dan lebih global. Oleh itu, terdapat beberapa isu utama yang menjadi cabaran dalam melebarkan dakwah melalui media baru ini. Sebagai contoh, sumber maklumat yang meragukan dan tidak mempunyai kesahihan sesuatu perkara. Penyampaian berita dalam Islam pada asasnya telah dilakukan dengan teliti dan disampaikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya berdasarkan kitab-kitab yang tabar. Dalam menuju maktamat dakwah, kandungan maklumat agama melalui internet dilihat terlalu terbuka dan bebas tanpa sebarang tapisan serta boleh diakses oleh sesiapa sahaja hanya dengan cara memuat turun berita dari internet. Keadaan ini sudah tentu mencabar konsep mutawatir dan integriti dalam Islam. Masyarakat Islam sangat menyanjung tinggi nilai kandungan maklumat keagamaan yang menyebabkan maklumat Islam itu sendiri sentiasa berada pada tempat yang paling berintegriti sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran melalui surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang membawa maksud, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum kerana kejahilan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maklumat Islam juga dilihat mengalami fasa ini di mana pengguna semakin dihimpit dengan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal yang menyebabkan berlakunya kecelaruan maklumat agama yang membawa kepada implikasi fobia terhadap diri seseorang. Berdasarkan keadaan ini, pendakwah cyber dapat dibahagikan kepada beberapa kategori. Kategori pertama ialah pendakwah tulen yang memiliki autoriti dalam bidang agama serta dikenali dalam kalangan masyarakat seperti Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dan Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kategori kedua ialah golongan pendakwah tulen yang hanya boleh dikesan melalui ketinggian ilmunya dalam mengupas isu-isu Islam tetapi kemasyhurannya belum dikenali dalam kalangan masyarakat. Kategori ketiga pula ialah golongan bukanlah agamawan tetapi amat berminat dalam menjalankan dakwah Islam dan menyebarkan maklumat melalui laman sesawang. Justru telah menjadi tanggungjawab pendakwah tersohor untuk membina lebih banyak blog seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Khadrawi dan juga Mufti Wilayah Persekutuan. Jika ada sebarang soalan, boleh diajukan pada blog para pendakwah tersohor ini dan jawapan yang diberikan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sumber yang sahih. Penggunaan meluas media baru ini ternyata memberi cabaran kepada aktiviti dakwah Islam di Malaysia dan juga di peringkat global. Seterusnya, saya ingin mengupas tentang isu hangat yang sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat kita, iaitu isu golongan LGBT. Umumnya mengetahui bahawa lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai golongan LGBT ini dianggap sebagai satu cara hidup yang bertentangan dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan fitrah manusia iaitu lelaki pasangannya perempuan dan juga sebaliknya. Mereka yang melanggar fitrah ini dianggap tidak menerima ciptaan Allah dan terpesong daripada kejadian asal. Isu kejalaran seksual dan jantina yang merujuk kepada komuniti LGBT ini bukan merupakan isu baru kerana telah berlaku ketika zaman Nabi Lut alaihi salam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 80 hingga 84 surah Al-A'raf. Dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, iaitu Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri, maka kami selamatkan dia
dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya adalah ia dari orang-orang yang dibinasakan, dan kami telah menghujani mereka dengan hujan, yakni batu yang dan lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Melalui ayat ini kita telah mengetahui bahawa kaum Nabi Lut merupakan kaum pertama yang telah melakukan dosa ini. Namun umat Islam pada zaman kini menyambung melakukan dosa terkutuk ini dengan lebih dahsyat, walaupun telah diceritakan perakhiran kaum Nabi Lut yang ingkar. Kegiatan LGBT terus berkembang dalam kehidupan masyarakat kini. Justru mereka memerlukan pendekatan dakwah yang terbaik bagi mengawal penularan dan percambahan jaringan LGBT, terutama dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Setiap pendakwah perlu peka dengan maklumat mengenai perkembangan LGBT serta mengupas dan memahami pendekatan dakwah yang sesuai agar mesej dakwah yang disampaikan benar-benar diterima oleh golongan ini. Terdapat pendakwah yang cuba menyelami perasaan dan situasi golongan ini untuk menjadikan mesej dakwah lebih berkesan, namun tidak semua golongan ini dapat menerima kehadiran orang luar. Hal ini kerana golongan ini sering menghadapi cabaran persepsi masyarakat yang tidak dapat menerima sebarang perubahan. Kepercayaan dalam kalangan rakan-rakan LGBT merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh para pendakwah untuk mengubah kepercayaan golongan ini yang menguji dari segi mental dan juga emosi. Sekian sahaja daripada saya dalam membincangkan tentang isu berdakwah dalam Malaysia, dan saya ingin memberikan laluan kepada saudari Nisa untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan membincangkan tentang cabaran dakwah yang terakhir, iaitu wujudnya fahaman liberalisme. Liberalisme berasal dari perkataan bahasa Inggeris liberal yang bermaksud kebebasan. Ringkasnya, fahaman liberalisme ini hampir serupa dengan fahaman sekularisme yang dikupas oleh saudari Dina sebentar tadi. Dalam cabaran ini, saya akan membincangkan tentang isu hak persamaan jantina serta pluralisme dalam agama. Isu yang pertama iaitu isu pluralisme agama bukan sahaja diketengahkan oleh golongan liberal di Malaysia, bahkan juga ia berlaku di negara-negara Islam yang lain seperti Indonesia. Seperti yang kita sedia maklum, Indonesia terdiri daripada rakyat yang berbilang agama seperti Islam, Kristian, Buddha dan beberapa agama yang lain. Oleh sebab itu, pergaduhan antara agama sering berlaku. Sebagai contoh, pergaduhan antara umat Islam dan orang Kristian di Maluku. Jadi, golongan liberal mengambil isu yang memikat masyarakat ini dan mula mengkaji tentangnya. Hasilnya, wujudlah pluralisme agama. Mereka mengakui dan memandang bahawa Islam adalah agama yang benar. Namun, mereka menidakkan bahawa agama lain adalah salah. Bagi mereka, mana-mana agama yang mengamalkan konsep ketuhanan dan menyuruh penganutnya mengamalkan kebaikan adalah agama yang benar. Pluralisme agama merupakan asas fahaman liberal yang berjaya menarik ramai umat Islam kerana mereka berpendapat bahawa hanya dengan cara ini, keharmonian antara agama dapat dicapai. Mereka, iaitu golongan liberal, mengambil inisiatif untuk menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai hujah mereka kerana mereka tahu sekiranya mereka menggunakan cara ini, ramai yang akan mempercayai mereka. Jadi, Antara ayat suci Al-Quran yang dipetik ialah ayat ke-21 surah Al-Baqarah yang berbunyi, yang bermaksud, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Mereka menafsirkan surah ini, bahawa selagi seseorang itu mempunyai agama dan sangat patuh pada agama tersebut, dia merupakan seorang yang beragama dan berada dalam landasan yang benar. Sedangkan sudah jelas diceritakan dalam Al-Quran bahawa hanya Islam agama yang sebenar, seperti yang diceritakan dalam ayat ke-85 surah Ali Imran yang bermaksud, sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuklah orang-orang yang rugi. Namun begitu, kelompok ini masih mendesak dan berkeras menyatakan bahawa mereka berada di pihak yang benar. Kenyataan mereka seolah-olah menyatakan bahawa semua agama adalah benar dan sama di sisi Allah. Mereka menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka tanpa tersedar bahawa mereka sudah jauh terpesong dari ajaran Allah. Walaupun begitu, fahaman ini sukar untuk dipatahkan oleh golongan pendakwah kerana ada saja
hujah yang dapat dikeluarkan oleh golongan ini. Tambahan pula, mereka mendapat sokongan daripada ramai umat Islam serta golongan pendakwah yang juga jelas jauh terpesong. Maka, makin rumitlah tugas para pendakwah dalam menyebarkan dakwah Islam yang sebenar. Isu yang terakhir ialah isu hak persamaan jantina ataupun lebih tular dikenali sebagai isu feminisme. Feminisme ialah sekumpulan wanita yang memperjuangkan hak-hak mereka, antaranya ialah hak persamaan jantina. Islam dituduh melebihi golongan lelaki dalam segala hal dan tidak memberikan hak yang sama kepada wanita. Sedari itu, wujudlah badan-badan bukan kerajaan seperti Sisters in Islam ataupun SIS yang memperjuangkan hak-hak wanita yang kononnya ditindas oleh golongan Islam. Di sini, saya ingin mengambil contoh yang baru saja berlaku di Malaysia baru-baru ini, di mana seorang wanita yang memuat naik kenyataan bahawa dia telah mengimamkan suaminya yang merupakan seorang mualaf di media sosial. Dia kemudian ditegur oleh seorang menteri dalam hal ehwal agama, iaitu Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Namun, wanita itu masih bersikap bodoh sombong dan berkeras menyatakan bahawa apa yang dilakukan itu tidaklah salah. Lebih menyedihkan, ada pula segelintir orang Islam yang menyokong perbuatannya itu. Demikianlah cabaran yang perlu dihadapi oleh golongan pendakwah pada masa kini. Sebagai kesimpulan, dakwah bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pernah menghadapi banyak cabaran sepanjang baginda berdakwah pada zaman jahiliah. Ancaman-ancaman seperti fahaman liberalisme, sekularisme, kemunculan ideologi-ideologi barat serta puak-puak LGBT tidak ubah seperti zaman jahiliah yang ingin memesongkan umat Islam dari landasan yang benar. Namun, adakah baginda mengalah dan menghentikan dakwahnya? Tidak sama sekali. Baginda terus berdakwah untuk menarik umatnya ke landasan yang benar. Jadi, hendaklah kita meneladani sikap tidak putus asa baginda dan terus berdakwah demi menegakkan Islam yang sebenar. Tidak ada yang mudah dalam dunia ini, apatah lagi perkara yang melibatkan ukrawi. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.